Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira akan membincangkan bab 3 penakkulan logik dengan anda. Jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 3.2 iaitu hujah. Video kali ini standard pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan penakkulan logik. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan penakkulan logik? Jadi kita lihat situasi yang pertama, contoh 23 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Peraja di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A. Pada hari pertama, 2 sel baharu dihasilkan. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel ialah PT sama dengan 2 kuasa T dengan keadaan T ialah bilangan hari. A, berapakah bilangan sel baharu akan terhasil hari ke-8? B, pada hari berapakah bilangan sel baharu ialah 2048. Jadi kita akan bincangkan soalan A terlebih dahulu. Jadi kita akan fahamkan soalan ini. Jadi kalau kita lihat di sini soalan yang pertama A tadi minta kita cari bilangan hari iaitu T. T pula dia. T ialah bilangan hari. Okay, bilangan hari sel baru akan terhasil pada hari ke-8. Jadi ini adalah suatu kesimpulan khusus dan diberi maklumat secara umum. Jadi kita akan membina kesimpulan secara deduktif. Jadi kita akan menghitung bilangan sel baharu pada hari ke-8. Bermakna kita tahu T ialah bilangan hari. Jadi kita dapat maklumat T ialah 8. Jadi kita akan cari P8 di sini. So daripada formula ini kita masukkan P, kita gantikan T-nya sebagai 8. Okey, kita tahu adalah 2 kuasa T. Jadi di sini adalah 2 kuasa 8. Jadi terus boleh dapat jawapan dengan menekan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai 2 kuasa 8. Jadi kita dapat jawapannya adalah 256. Jadi pada hari ke-8 bilangan sel baru adalah 256. Kita telah selesai menjawab soalan A. Okay, seterusnya kita fahamkan pula situasi soalan untuk menjawab soalan B. Jadi soalan minta kita hitung bilangan hari yang baru. Bilangan hari keberapa apabila bilangan sel baru adalah 2048. Bermakna di sini kita nak cari T-nya. Okey. Jadi daripada formula PT iaitu 2 kuasa T adalah 2048. Jadi ini adalah suatu nombor dalam bentuk indeks. Jadi untuk dapatkan T, asasnya perlu sama. Jadi 2 kuasa T adalah sama dengan 2 kuasa berapa. Di sini murid-murid boleh uji. Okey, kita nak cari 2 kuasa berapa, kita boleh uji sendiri. Okey, kita lihat. Kita uji 2 kuasa 10. Okey, belum lagi. So, kita masuk nombor yang lain. 2 kuasa 11 ataupun okey, jadi kita dapat 2 kuasa 11 bersamaan dengan 2048. Jadi kita tulis 2048 bersamaan dengan 2 kuasa 11. Jadi di sini kita dapat satu kesimpulan. T kita adalah 11. Bermakna pada hari ke-11 bilangan sel menjadi 2048. Jadi kita telah selesai membincangkan contoh 23. Seterusnya kita lihat pula contoh 24. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang kilang toy pada suatu pagi. Jadi masa 8 pagi jumlah kereta mainan 270, 9 pagi 520, 10 pagi 770 dan 11 pagi 1020. Soalan A, bina satu rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas. Soalan B, kilang toy beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam 5 hari dalam seminggu. Soalan satunya, berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari? Soalan 2-nya, kilang toy menerima satu pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan
Pesanan ini perlu disiapkan dalam masa seminggu. Adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan ini pada masa yang ditetapkan? Sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian kilang toy dapat menyiapkan pesanan ini. Jadi untuk kali ini, kita akan fokuskan untuk menjawab soalan A terlebih dahulu, iaitu kita akan bina satu rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual ini. Jadi kita akan bincangkan penyelesaian untuk A terlebih dahulu, iaitu membina rumus yang umum bagi kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual. Jadi ini adalah jadual. Jadi untuk membina kesimpulannya, kita dapati kesimpulannya adalah kesimpulan secara induktif, disebabkan kita ingin bina kesimpulan umum atau ingin mendapatkan rumus umum bagi bilangan kereta mainan yang dihasilkan. Maka kita akan menggunakan langkah penakkulan induktif, iaitu yang pertama kita akan teliti dulu maklumat atau contoh khusus yang diberi. Jadi ini adalah maklumat contoh khusus kita seperti dalam jadual. Jadi daripada sini kita dapati kita boleh dapat 250. Untuk dapat 270 adalah 250 tambah 20. Kenapa kita pilih 250 di sini? Kerana kita lihat untuk dapat 500 adalah gandaan 2 bagi 250, iaitu 2 darab 250, dan kita ada turut juga baki yang sama, iaitu 20. Jadi untuk dapat 770 adalah 3 darab 250 tambah 20. Jadi di sini untuk situasi satu ini sama persoalan kita, apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, 250 bermaksud 1 darab dengan 250. Jadi di sini kita perhatikan yang berubah adalah nombor ini. 1, 2, 3, 4. 250 dalam kurungan masih sama. Tambah juga masih sama. 20 juga masih sama. Jadi kita dah dapat pola untuk membuat kesimpulan, iaitu 1 darab 250 tambah 20 untuk 270, diikuti 2 dan seterusnya. Jadi langkah seterusnya kita akan perhatikan ciri yang sepunya. Jadi di sini kita lihat, okey, nombor yang berubah kita bulatkan dengan berwarna merah, yang tidak berubah kita kekalkan, dan harus diingatkan yang berubah kita akan gantikan dengan N. Jadi untuk dapat kesimpulan umumnya di sini, nombor yang berubah adalah nombor di depan ini. Jadi kita letakkan N yang berubah. Yang tidak berubah adalah di dalam kurungan, iaitu 250, kita kekalkan. Diikuti operasi tambah juga dikekalkan, dan juga 20 juga dikekalkan, di mana N kita di sini bermula dengan N sama dengan 1. Di sini bermaksud 1 darab 250, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita tulis jawapan kita dengan lengkap. Bilangan kereta mainan yang dihasilkan boleh dirumuskan dengan 250N tambah 20, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita dah selesaikan A. Untuk soalan B1, kilang toy beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 10 malam 5 hari dalam seminggu. Berapakah kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari? Jadi di sini waktu operasi kilang toy ialah 15 jam sehari, iaitu 7 pagi sehingga 10 malam. Jadi kita tahu satu hari kilang toy boleh menghasilkan kereta dengan menggunakan rumus secara umum, iaitu 250N tambah 20. Jadi soalan, berapa kereta mainan yang dihasilkan kilang toy pada satu hari? Maka kita gantikan N kita adalah 15 di dalam rumus yang kita dapat dekat A sebentar tadi. Jadi kita gantikan N sama dengan 15, 250 darab 15 tambah dengan 20. Jadi kita boleh selesaikan. $250 darab 15 tambah 20. Jadi kita akan dapat jawapan 3,770.
Jadi jawapannya 3,770 kereta yang mampu dihasilkan oleh kilang toy kereta mainan dalam masa satu hari. Okey, soalan B, kilang toy menerima satu pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan. Pesanan ini perlu disiapkan dalam masa seminggu. Adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan pada masa yang ditetapkan? Sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian supaya kilang toy dapat menyiapkan pesanan ini. Jadi kita fahamkan soalan ini. Satu pesanan tadi 25,000 buah kereta mainan. Jadi kita telah cari dalam masa satu hari kilang toy mampu menghasilkan 3,770 kereta mainan. Jadi pesanan ini dalam tempoh seminggu. Jadi untuk seminggu berapa jumlah kereta mainan yang berjaya dihasilkan oleh kilang toy adalah 3,770, perlu didarab dengan jumlah hari iaitu 5 hari. Jadi kita selesaikan. Okey, 3,770 darab dengan 5 hari. Kita dapati kilang toy boleh menghasilkan 18,850 buah kereta mainan, iaitu kurang daripada pesanan 25,000 buah kereta mainan. Jadi kita nak jawab persoalan ini, adakah mampu disiapkan? Jawapannya tidak. Jadi kesimpulannya kilang toy tidak dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan. Cadangannya adalah menambahkan bilangan waktu bekerja kepada 20 jam sehari supaya satu hari kilang toy boleh menghasilkan 250 darab dengan 20 jam tambah 20 mengikut formula yang kita bina sebentar tadi dalam soalan A, 5,020. Jadi kalau sehari 5,020, kita lihat dalam masa seminggu kilang toy boleh menghasilkan 25,100 buah kereta mainan untuk memenuhi pesanan ini. Jadi inilah jawapan untuk soalan B2. Jadi kita telah selesai menjawab soalan ini. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan dapat dimanfaatkan bersama. Sekian, terima kasih.